Selamat sejahtera kawan-kawan memancing sekalian. Okey, kali ini aku bawakan satu reel yang high end daripada Shimano. Ini adalah reel yang bukanlah terbaru di pasaran. Ini adalah model Xsense DC yang mana dikeluarkan pada tahun 2017. Pada tahun 2022 ni, permintaan Xsense DC ni masih lagi diteruskan dan tak ada lagi dikeluarkan Xsense DC model braking system yang tercanggih ini pada tahun 2022. Ini adalah kotak Xsense DC. So ini adalah made in Japan. Kotak pun made in Japan. Ada dia punya spesifikasi reel yang diceritakan pada kotak ni. Jadi kita tengok kat dalam dia apa yang dia bagi. Okey, reel ni didatangkan dengan bubble wrap. Dia akan macam biasalah. Shimano akan memberi bantam oil. Ini aku pun kurang pasti. So ini adalah cara kita nak ikatkan kita punya mainline pada spool. So dia ada schematic dia. Dan juga aku pun tak faham ini, mungkin user manual lah semua dalam bahasa Jepun. Okey, dan dia bagi, aku rasa ini, aku pun tak pernah pasti apa stiker yang dia bagi ni. Kalau tak salah aku, ini adalah protection sticker lah untuk diri kita. Dan yang paling menarik juga dalam kotak ni diberikan Xsense DC punya bag ya, seperti leather case. Sebab dekat kotak memang tak ada mention apa-apa pun. Tak ada mention apa-apa berkenaan dengan spek. Jadi kalau nak tahu spek dia, apa kena Google lah. Ini adalah Xsense DC 2017. Aku pun bukannya baru beli reel ni. Agak lama juga aku beli. Aku ingat dalam sebulan macam tu kot. Kemudian barulah aku berkesempatan ada masa untuk aku nak buat review tentang reel ni. Aku pun baru try cast sahaja reel ni. Dan sebelum ni aku menggunakan IDC4, IDC5. Dan kali ni aku berpeluang menggunakan DC system yang paling canggih lah dalam keluarga Shimano, iaitu braking system 4x8. Okey, dia punya design dia pertama kali bila aku tengok, bukan pada masa aku dapat, tapi sebelum aku beli pun aku dah melalui proses review data-data berkenaan dengan Xsense DC ni. Pada mulanya aku berkenan pada model Antares. Tapi disebabkan oleh aku ada game-game yang aku bermain dengan saltwater, jadi aku terlihat Xsense DC ni. Sebenarnya aku tidak pernah mengetahui sebelum ni yang Xsense DC 2017 ni adalah sangat-sangat mirip seperti Antares. Kita teruskan lagi kita punya review tentang spesifikasi pada kita punya reel. Aku nak bagi tahu kepada mungkin orang yang baru pertama kali tengok channel aku. Aku ada buat Facebook group nama sama seperti aku punya channel. Dalam group tu aku akan update serba sedikit lah berkenaan tentang apa yang aku servis, info berkenaan dengan reel, sama ada masalah pada reel. Jadi kalau hampa berminat untuk nak tahu tentang penyelenggaraan reel, hampa boleh join ke dalam Facebook aku. Okay, jadi jom kita teruskanlah dengan review untuk Shimano Xsense DC ni. Xsense DC ni, kalau kita tengok design dia, agak nampak memang, bagi aku dia nampak tidaklah cantik sangat. Itu pada tanggapan aku lah. Bila aku tengok reel ni, dia tidaklah cantik sangat, especially pada bahagian sebelah cranking dia ni. Nampak gemuk, nampak tak balance, nampak terlampau ni. Itu adalah tanggapan aku. Tapi apa yang mencuri perhatian aku adalah dia punya kecanggihan braking sistemnya. Reel ini boleh diklasifikasikan adalah sebagai high-end saltwater daripada Shimano, yang mana ia dibekalkan dengan 10 biji SARB bearing dan satu reverse bearing. Ratio untuk Xsense DC ni dia didatangkan dalam satu model sahaja, iaitu XG
yang mana rasionya adalah 7.8:1 dan membawa kepada 91 cm per cranking. Dan dia punya drag tidaklah begitu besar seperti mana Antares DC MD. Mana Antares DC MD, kalau tak silap aku, dia punya drag power dia adalah 6 kilo. Manakala yang untuk Xsense DC, dia punya drag dia adalah 4.5 kilo sahaja. Dan punya handle adalah 90 mm, jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jadi dengan dia punya ratio XG tu yang agak tinggi, jadi panjang handle ni agak bersesuaian untuk menjadikan kayuhan kita bertambah lembut dan selesa. Okey, kalau kita tengok dia punya body pada bahagian tepi lah, pada bahagian cranking, jadi kita tidak nampak dia punya spool tension knob seperti mana reel yang biasa. Adakah reel ni dia tidak memerlukan spool tension knob seperti mana Daiwa yang didatangkan dengan free adjuster? Itu adalah salah satu kelainan lah untuk Xsense DC dan Antares DC MD, yang mana dia punya spool tension knobnya dia disimpan pada sebelah yang bertentangan. Kita tengok pada bahagian ni. Bahagian ni ada nampak dia punya macam untuk kita adjust dia punya spool tension knob, tapi kita tidak boleh adjust menggunakan tangan. Sekurang-kurangnya kita perlu menggunakan shilling lah, duit shilling. So jadi kita slot masuk itu, just kita adjust dia punya spool tension knob. Menarik bagi aku adalah aku ingin sangat-sangat nak mencuba DC braking yang paling canggih daripada Shimano, iaitu adalah design 4x8. Adalah salt water resistant, yang mana komponen yang digunakan dan juga coating pada body yang dilakukan untuk reel ni adalah bersesuaian untuk kegunaan salt water fishing. Dan macam biasa daripada Shimano, dia didatangkan dengan micro module gear. Kayuhan reel ni adalah aku rasa sangat lembut dan sangat senyap lah. Sangat senyap. Untuk akses kepada kita punya braking, kita just tarik dia punya macam tu je. Jadi kita boleh slide dia masuk. So side plate dia kita tidak boleh buka. Kita tengok pada bahagian ni, ada fluoro, F untuk fluoro, N untuk nylon, P untuk braided line, PE, dan ada XP, iaitu extra longkas untuk PE. Jadi kesesuaian untuk reel ni adalah lebih ditekankan kepada penggunaan braided line ataupun kita namakan sebagai PE. Juga kat sini dia ada sedikit perbezaan dengan Antares, yang mana Antares dia tidak mempunyai XP, iaitu extra longkas untuk PE braid, yang mana dia adalah hanya menulis X sebagai monster drive mode, yang kira aku pun tak pasti apa dia punya kelebihan untuk X mode. Tapi kalau kita tengok untuk braking system ni, dia dah nyatakan dah braking system ni adalah untuk Xsense punya reel. Jadi ditulis kat situ Xsense Tune, yang dikhaskan untuk Xsense DC. Okay. Kat dalam ni adalah line selection lah. Semana kita sekiranya kita menggunakan fluoro, mono ataupun PE. Jadi pada bahagian luar juga, pada bahagian luar dia masih terdapat dial seperti mana IDC5 dan IDC4. Bahagian luar ni, pada bahagian luar ni kita ada 8 punya kekuatan kita punya braking. Dalam kita ada 4 selection untuk mainline, dan di luar kita ada 8 kekuatan braking kita lah yang untuk kita apply. Jadi disebabkan itulah dinamakan reel ini sebagai 4x8. Kalau kita tengok IDC5, IDC5 dia mempunyai line selection juga, tapi ia hanya mempunyai 3 mode sahaja, iaitu fluoro, nylon dan juga PE. Penggunaan daripada orang-orang lain yang sama ada di Facebook ataupun di YouTube,
katanya lah reel ini mampu membuat kas dengan jarak yang sangat baik dan sangat jauh. Jom kita timbang dulu berat reel. Untuk reel Access DC ni, berat yang dinyatakan adalah 225 gram. Jadi aku sebenarnya pada aku tengok katalog tu, aku agak kurang percaya. Sebab dia punya design dia bagi aku sangat besar lah, sangat besar. Tapi dia tidaklah rasa macam terlalu besar apabila kita pegang dia. Dia punya lebar tu memang lebar, tapi apabila kita pegang tu sebenarnya kita rasa seperti mana reel yang biasa sahaja. Setelah aku dapat reel ni dan apabila aku timbang, dia adalah sangat-sangat menghampiri 225 gram. Hanya lebih kurang dalam 1 gram sahaja. Spool dia, untuk berat spool, kita tak boleh buka spool dia macam biasa. Seperti mana yang kalau kita buka reel yang lain lah, kita buka side plate, so kita boleh keluarkan dia punya spool. Okey, untuk model antara DCMD ataupun Essence DC ni yang mana menggunakan 4x8, jadi kita nak terpaksa buka dia punya skru kat sini. Ada 3 skru, 1, 2, 3 ni. So kita kena buka dia dulu, baru kita boleh akses dia punya spool. Okay. Ini adalah pada bahagian dalam lah, bahagian dalam Essence DC. Dan spool dia dilengkapi dengan o-ring lah, dilengkapi dengan o-ring pada sebelah yang pendek ni, shaft yang pendek ni. Dan ia mempunyai bearing pada bahagian dia punya spool. Jadi jom kita timbang dahulu dia punya berat untuk spool dia. Jadi spool dia mempunyai berat yang agak berat juga, 19 gram. Itu bagi aku adalah normal untuk DC braking. Yang mana DC braking ni dia terdapat magnet pada bahagian spool ni. Yang dalam ni, yang kalau kita tengok yang bulat tu, itu adalah dia punya magnet dia. Yang mana magnet tu lah digunakan untuk menghasilkan arus elektrik. Kita perhatikan pada bahagian dalam, di sini, kita akan nampak dia ada spring. Dia ada spring yang mana dia membantu untuk apabila ditekan pada kita bahagian kita punya bearing ni, jadi kedudukan spool kita pada dalam body ni agak stabil. So jadi spool kita ni tidak terlalu bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi spring tu membantu untuk menstabilkan lagi posisi kita punya spool. Dalam spool dia bagi aku memang sangat best, sangat lancar lah, dan senyap. Jadi aku pun teringin jugalah, aku nak try reel ni, bagaimana performance dia. Sebab oleh kerana design dia aku nampak agak sedikit macam besar, jadi aku nak try juga untuk permainan heavy. Aku nak tengok juga macam mana dia boleh cast lure yang berat dengan baik ataupun tidak. Okey, jadi pada kali ni aku nak cuba cast dengan menggunakan mainline 20 pound, dengan menggunakan rod daripada Upro Kaiju, iaitu 1530 LB, dan dia punya panjangnya adalah 7 kaki 1 inci. Dan lure yang aku nak gunakan adalah daripada lure Shopee je. Jadi untuk nak cast ni kita pakai lure Shopee je. Dan berat lure adalah 28 gram. Jadi jomlah kita tengok macam mana aku cast dengan menggunakan reel daripada Access DC 20 LB, aku punya mainline. Kita layan dulu macam mana performance daripada Access DC. Aku gunakan adalah PE. Lagi kita akan try untuk XPE. So kita test PE dulu. Kita test PE dengan maximum brake. Apa dia boleh pergi. Selalu aku cast sebelah sini, tapi ada orang sebelah sini, so aku kena cast sebelah sana pula. Sebelah sana agak semak sikit.
Okey. Ini okey, kita try kas dulu. Okey, untuk maximum braking aku dapat 42 meter. Jadi kita try kurangkan lagi dia punya braking dia. Agak berangin sikit ni So aku pakai die 1, 2, 3, 4. So aku turunkan separuh. Aku pakai die nombor 4. Tadi kita dapat 42. So kita try sekali lagi pula. Okey. So aku dapat 46, tambah sedikit daripada 46.4. So tambah sedikit daripada tadi. Okey, kita cuba turunkan lagi kita punya setting. Kita pakai nombor 2. So kita try nombor 2. Okey. Nombor 2. So aku dapat 50 meter. 50 meter. Okey. 50 meter. So tadi adalah mode PE. So kali ni kita nak try mode untuk longkas, iaitu XPE. Kita switch ke XPE. So braking aku pakai balik nombor, aku pakai maksimum balik lah Okey. So XPE maximum braking aku dapat 48 meter. 48 meter. Jadi aku nak cuba kurangkan separuh. Apa jarak dia sekarang ni? Jauh dia. So aku dapat 55.6. Okey. 55.6. So kita tengok dia boleh pergi lagi tak. Tadi aku pakai separuh. Nombor 4. So aku try nombor 2. Okey, extra PE. So kali ni aku dapat 59.8. Agak memanjatkan juga, agak bagus juga. So kita try pakai nombor 1. Kita try pakai nombor 1. Okey, kita try pakai nombor 1. Ini paling minimum lah. Paling minimum yang boleh digunakan untuk kita punya ni. Okey, so kita try nombor 1. Satu tak boleh. Satu terus putus gewang aku. Bagaimana pendapat hampa berkenaan tentang reel daripada SSDC ni? Bagi aku, apabila kas pertama aku menggunakan mode daripada P sahaja, aku menggunakan mode daripada P, dan apa yang aku dapati, dia punya braking dia sangat baik, sangat cantik,
Dan balingan pun aku rasa sangat santai. Aku tak perlu terlalu menggunakan thumb aku sebagai kontrol aku punya pergerakan lure. Jadi apabila aku melakukan cast, aku rasa sangat selesa, sangat bersahaja, dan bagi aku bagi aku memang relax lah menggunakan reel yang bagi aku memang relax. Dan kemudiannya aku pun mencuba untuk membuatkan jarak cast yang terbaik lah untuk reel ni. Jadi aku cast yang seterusnya tu aku switch kepada extra PE, yang mana aku nak tengok sejauh manakah performance daripada AdSense DC ni dalam mode extra PE yang dikatakan boleh melakukan long cast. Jadi apabila aku cast tu, aku pun agak impress juga dia punya jarak tu, sebab jarak yang terbaik yang aku dapat adalah menghampiri sangat-sangat dengan 60 meter jarak balingan. Jadi bagi aku sangat berpuas hati lah. Sangat berpuas hati sebab kebiasaannya di sini kita susah lah juga nak dengar boleh buat balingan yang jauh. Tetapi dengan AdSense DC yang dibekalkan dengan 4x8 DC braking system, aku rasa jarak cast yang menggunakan lure yang agak berat hampir mampu menyaingi reel-reel high-end yang lain. Ini mungkin silap juga bagi aku kerana aku hanya mencuba menggunakan lure yang berat sahaja. Sepatutnya mungkin aku perlu cuba lure yang agak ringan, contoh 7 gram, 8 gram. Jadi bolehlah pada waktu tu kita mengetahui perbezaan cast untuk lure yang ringan adakah sebaik seperti reel yang biasa. Sebelum aku mengakhiri lah video aku pada kali ini, jadi aku nak memberikan sedikit kekurangan dan kelebihan menggunakan AdSense DC ni. Okey, bagi aku kita cerita tentang kekurangan dia lah dulu Okey, bagi aku kekurangan yang pertama untuk AdSense DC ni adalah dia kelihatan tidak begitu sporty. Dia nampak gemuk pada sebelah kiri lah pada sebelah kayuhan kita. Dan dia rasa, dan dia punya design dia agak nampak macam reel ni berat sebenarnya. Yang keduanya, dia didatangkan dengan satu ratio sahaja, iaitu 7.8:1. Itulah bagi aku kekurangan dia. Kadang-kadang ada orang yang minat ratio rendah, ada yang minat ratio yang pertengahan. Jadi kat sini dia dah datang satu ratio sahaja, iaitu 7.8:1. Kekurangan yang ketiga, bagi aku, dia punya die dia, walaupun reel ni adalah reel yang high end daripada Shimano, tapi dia punya die dia tidak rasa begitu macam premium sangat lah dia punya die tu terasa macam plastik sangat rasa. Bila kita switching tu, kita tak rasa lah macam reel yang betul-betul mahal punya lah. Dan kekurangan yang keempat adalah kapasiti tali yang tidak begitu banyak. Aku pernah cuba masukkan lebih kurang dalam 20 pound tali mainline, so aku dapat lebih kurang dalam jarak 100 meter lebih sedikit saja. Itu pun bagi aku dia dah memang cukup-cukup sangat-sangat dah. Tapi sekiranya macam hampa suka menggunakan mainline yang besar, contoh hampa ada game-game yang heavy, hampa menggunakan 40 pound dia punya mainline, berkemungkinan hampa boleh load masuk lebih kurang dalam 70 meter ataupun 60 meter sahaja. Okey, kekurangan yang seterusnya adalah reel ini mempunyai drag power yang agak rendah. Drag power dia adalah 4.5 kilo sahaja. Kalau kita tengok reel-reel Shimano yang lain, kalau kategori yang agak besar macam ni, lebih kurang dalam 5 kilo ke atas lah. Ini adalah kerana dia mengurangkan space sedikit pada bahagian main gear dia untuk diletakkan drag clicker pada reel ni. Jadi jom kita tengok pula apa kelebihan untuk AdSense di sini. Yang pertamanya, kelebihan dia bagi aku tak lain dan tak bukan adalah braking system DC yang paling canggih dalam Shimano, iaitu 4x8 punya DC braking system. Mana braking system daripada Shimano yang 4x8 ni, kelebihan dia
untuk Real AdSense DC ni yang mana mempunyai mode PE sebanyak 2 jenis, iaitu untuk PE untuk braided line dan juga extra PE yang melakukan longkas dengan menggunakan braided line. Okey, kelebihan yang ketiga adalah AdSense DC ni didatangkan dengan clicker. Itu adalah kelebihan aku rasa untuk Real AdSense DC. Dan kelebihan yang seterusnya, Reel ini walaupun bentuk dia besar, nampak gemuk, tetapi dia punya berat dia tidaklah seberat mana pun. Bagi aku 225 gram tu adalah berat yang normal untuk reel yang bersaiz macam ni lah. Okey, aku rasa itu sajalah perkongsian aku berkenaan dengan AdSense DC ni. Berdasarkan apa yang aku guna, aku rasa berpuas hati untuk lure yang berat, tidak mencuba untuk lure yang ringan. Jadi di situ aku tak boleh memberi sebarang pendapat berkenaan keupayaan reel ni menggunakan lure yang ringan. Jadi mungkin lure yang ringan tu next video lah aku cuba pairingkan dia dengan reel-reel DC yang lain. Kita tengok IDC5 dan juga 4x8, kita tengok macam mana performance untuk lure yang di bawah 10 gram. Jadi bolehlah kita membuat sedikit perbandingan di antara kedua-dua reel tersebut. Rasa itu sajalah daripada aku untuk kali ini. Semoga dapat memberi hampa sedikit ilham, sedikit pengetahuan kalau hampa berkenan untuk memiliki Real AdSense GC ini.